Kita tidak lihat, saya tidak lihat bahawa ada rancangan untuk menwujudkan satu unit untuk mengendalikan kes-kes gangguan kes-kes jenayah seksual seperti rokok. Tapi saya lihat apabila ada seorang pembantu rumah asing yang didera sampai mati, kita lihat bahawa Menteri Keselamatan mengatakan kita akan bertimbang untuk mengadakan satu unit. Bagus, saya setuju juga. Kita tak boleh mendera orang sampai mati. Tapi berapa kanak-kanak di Malaysia yang didera setiap hari? Berapa wanita dirogol? Berapa bangsa keganasan rumah tangga? Adakah menteri yang sama mengatakan we will do something? Saya tak lihat. Adakah warga asing, nyawa warga asing lebih berharga, lebih bernilai daripada kanak-kanak kita sendiri? This is not tolerable, cannot be tolerated. Harusnya kita tak boleh, tak harus tolerate perkara-perkara seperti ini. Tapi adakah saya lihat yang berhormat dari sana sama gender dengan saya? Ini bukan masalah gender, tapi saya rasa adalah kita harus berjuang, we be the driver di dalam perkara ini, kerana saya rasa ramai yang berhormat lelaki lebih mementingkan isu-isu ekonomi dan tidak faham langsung. Dan mengapa tidak kurang faham? Kerana ini kurang mendatangkan kesan kepada mereka. Mengapa bayi-bayi dibuangkan? Dan apakah kita nak buat dengan fenomena ini? Dengan pendek kata, Datuk Speaker, saya mengatakan kita perlukan satu teras dalam belanjawan, iaitu mesti mengadakan satu masyarakat mana masyarakat yang civilized, masyarakat yang tidak menggunakan keganasan untuk menyelesaikan masalah, maupun di dalam rumah ataupun di luar rumah. Buat apa kita nak ada pendapatan yang tinggi tetapi masalah sosial menjadi mendelosa? Apabila ibu tunggal tidak dibela, ibu tunggal yang miskin tidak dibela, yang akan menjadi lebih miskin lagi. Jadi saya mencadangkan supaya kita mengadakan satu trust lagi dalam bajet, iaitu trust sosial, di mana kita mengadakan masyarakat Madani di mana tak mengurangkan keganasan. Dan saya rasa ini adalah berkaitan dengan di pihak sana, di dalam kabinet hanya ada 2 orang menteri wanita, dan di dalam dewan ini pun hanya ada seorang 10% ahli wanita. Pihak di sini, bajet ini telah mula dibahaskan minggu lalu sampai hari ini. Saya merupakan wanita yang pertama mengambil bahagian dari pembangkang, dari Pakatan Rakyat, dari sebelah sini. Sudah berapa orang telah berucap, sudah berbahas? Saya rasa lebih kurang 30. Ini saya bukan nak salahkan speaker, saya hanya nak highlight satu
satu kebenaran di mana kekurangan pesertaan kaum wanita akan mendatangkan kesan kepada negara ini, kepada semua orang. Kita perlu adakan dasar, dan sekiranya ada dasar, kita harus laksanakan. Ya umat, untuk makluman, Rantau Panjang dah berucap, Tawau dah berucap. Ya, awal independen kan? Talking apa wanita yang umat. Ya, tapi surat bawa, saya bukan nak salahkan speaker. Saya hanya nak tunjukkan bahawa suara wanita begitu kurang dalam dewan ini. Dan kita harus ada dasar supaya menggalakkan lebih ramai wanita mencempuri bidang politik, dan juga parti-parti politik sekiranya boleh seperti negara yang lain menetapkan, ada undang-undang yang menetapkan election law, menetapkan harus ada berapa peratusnya, upamanya 30% calon haruslah wanita. Kalau tak cukupnya kota ini tak boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya. Ini adalah salah satu affirmative action yang boleh diambil diguna pakai. Ini bukan untuk kebaikan ataupun kepentingan wanita saja, tapi untuk kepentingan semua. Kan wanita juga mewakili keluarga. Wanita juga mewakili kanak-kanak. Sekiranya suara begitu kecil, macam mana nak mewakilikan semua golongan ini? Jadi saya harap yang amat berhormat Ketua Menteri akan menerapkan gender sensitivity ini di dalam bajetnya. Sekiranya tidak, saya rasa beliau tidak ada authority lagi untuk mengatakan bahawa beliau dan juga Barisan Nasional berhati kepada kepentingan kaum wanita. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahmad.